Kita memburu malam Lailatul Qadar, menyentuh mengenai keberkatan dan juga kemuliaan di bulan Ramadan ini. Sama-samalah kita membantu mereka yang memerlukan. Hari ini saya bersama dengan ikon kemanusiaan peduli insan Tuan Muhammad Hazamin Harun. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya bercakap mengenai membantu mereka yang memerlukan seperti mana yang berlaku hari ini di Turki dan juga di Syria, mungkin kita boleh mulakan dengan itu terlebih dahulu. Bagaimana dengan situasi dan keadaannya? Baik, Syria ini telah menghadapi satu krisis kemanusiaan yang berlarutan lebih kurang 12 tahun sejak peperangan berlaku dulu, dan sehingga kini ramai ataupun jutaan daripada pelarian-pelarian Syria ini berada di seluruh dunia. Di Syria sendiri, di Lebanon, di Turki, dan apabila berlakunya gempa bumi baru-baru ini, dia menambahkan lagi kesulitan mereka, yang mana sebelum ni 12 tahun mereka duduk di kemah dalam keadaan yang makanan yang serba kekurangan, ekonomi yang sangat teruk, tak ada pekerjaan, dan banyak berlaku kematian disebabkan penyakit, kekurangan pendidikan. Apabila berlaku gempa bumi, dia menambahkan lagi keburukan ataupun kesulitan yang mereka hadapi. Sebab antara yang kita tahu, Turki ini sendiri adalah yang banyak membantu Syria, dan gempa bumi itu berlaku di sempadan, di utara Syria, di selatan Turki. Betul-betul di tempat, di kawasan-kawasan yang banyak perkemahan dan banyak pelarian-pelarian yang berada di kawasan tersebutlah. Jadi ini menambah burukkan lagi keadaan, dan mereka sangat sukar mendapat makanan. Dan kadang-kadang berbuka puasa dengan makanan yang sangat minimum. Kita tengok ada video macam mana kanak-kanak yang makan rumput saja. Dan mereka makan rumput ni, kalau kita tengok video tu dalam keadaan yang macam dah biasa makan. Itu antara kesulitan yang mereka lalui dalam keadaan kita di Malaysia ni bulan puasa, berbuka dengan macam-macam juadah. Kita ni alhamdulillah rezeki kita kat Malaysia ni banyak makanan yang ada kan, tapi mereka di sana nak dapat makanan yang special, yang istimewa tu sangat susah dan jarang-jarang sekali lah. Kita di sini mewah dengan bazar Ramadannya, sehingga kan ialah kadang-kadang kita pun pembaziran itu juga terjadi. Jadi melihat kepada situasi yang terjadi di Syria dan juga pelarian Syria ini, bagaimana sebenarnya Peduli Insan mengambil inisiatif dan juga melangkah untuk membantu mereka? Okey, Peduli Insan sendiri telah lama juga membantu pelarian Syria ni. Lebih kurang awal peperangan, Peduli Insan pun dah mulakan bantuan lebih kurang 11 tahun, 12 tahun begitu juga. Dan apa yang menariknya, saya sendiri daripada kumpulan intim pernah sendiri pergi ke Syria dan ke kawasan perkemahan, kawasan pelarian itu berkemah di situ, dan kami melihat sendiri bagaimana usaha Peduli Insan dalam membantu mereka di sana. Dan mereka tahun ini mensasarkan lebih kurang 500,000 orang untuk diberi makanan juadah berbuka puasa. Kalau kita tengok keadaan di perkemahan baru-baru ini, kami pergi pada musim sejuk, keadaan sangat dhaif apabila berlakunya musim sejuk, salji dan hujan turun, kemah mereka ada yang roboh dan runtuh. Dan baru-baru ini kita dapat berita, selepas saja gempa bumi berlaku pula banjir. Banjir besar, dan banjir besar ni menambahkan lagi keadaan yang buruk dan banyak kemah-kemah yang rosak. Jadi Peduli Insan di sana ada dapur mereka sendiri di lebih 5 buah negara tempat-tempat pelarian ini berada. Antaranya di dapur di Syria sendiri, kami ada pergi tengok. Di situ mereka memasak juadah. Kalau kita tengok keadaan video sekarang ni, mereka memasak dalam keadaan yang sukar lah. Tapi di dapur Peduli Insan mereka menyediakan juadah yang special, yang istimewa. Kami pergi sendiri dan kami pun dapat merasa sendiri. Dan chef yang memasak juadah tu sendiri adalah chef hotel dulunya, dan sekarang dah jadi pelarian juga. Duduk di kemah-kemah juga. Jadi mereka mengambil ramai petugas-petugas sukarelawan juga daripada penghuni-penghuni kem pelarian di sana sendiri. Jadi tahun ini Peduli Insan melancarkan kempen infak Ramadan ini untuk menyediakan juadah seperti yang kita lihat sekarang ini, supaya mereka dapat makanan yang special. Dan kita sekarang ini sudah membantu lebih 200,000 pelarian mendapat makanan. Kalau kita tengok dapur ni boleh menyediakan lebih 10,000 juadah untuk setiap hari. So every day, setiap hari mereka akan mula memasak untuk sahur dan juga untuk berbuka puasa, supaya warga di kem pelarian Syria ini dapat memakan juadah yang istimewa. Jadi bukan kita saja di Malaysia dapat rasakan makanan yang special kan, tetapi kita nak saudara-saudara kita di sana juga dapat merasai
apa yang kita rasa berbuka puasa di sini. Ya, betul. Ini maksud kita berkongsi rezeki bersama dengan mereka yang memerlukan. Tapi itulah, ramai yang mengatakan di seluruh dunia ini ramai lagi yang memerlukan sebenarnya bantuan, dan kita di Malaysia ini memang terkenal dengan sifat prihatinnya. Betul. Tapi kenapa Syria yang menjadi keutamaan untuk Peduli Insan? Okey, alhamdulillah memang pengkhususan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini adalah kepada Syria, pelayanan Syria. Namun begitu kita tidak meninggalkan saudara-saudara kita yang lain yang memerlukan. Alhamdulillah tahun ini pihak Peduli Insan telah pun menghantar bantuan juga kepada warga Palestin di Gaza khususnya. Apabila baru-baru ini kita dapat berita bahawa Gaza diserang, Baitul Maqdis juga diserang. Jadi Peduli Insan telah pun mula menghantar bantuan mereka, dan mereka ada juga dapur sendiri di Gaza, seperti mana yang kita lihat di Syria juga, untuk menyediakan juadah berbuka kepada warga di Gaza Palestin sendiri. Dan selain itu, warga Malaysia sendiri pun kita tak ketinggalan untuk membantu. Apabila berlakunya banjir baru-baru ini, pihak Peduli Insan turun padang untuk memberi bantuan segera. Dan selain itu, kita balik semula kepada Syria tadi. Selain daripada juadah berbuka puasa, kita juga sediakan bakul makanan ataupun pack makanan yang ada disediakan barangan dapur dalam tu, seperti minyak masak, gandum dan beras dan sebagainya, untuk mereka memastikan dapur-dapur di kemah-kemah pelarian ni ada juadah untuk mereka masak untuk sahur dan juga untuk berbuka. Ya, kita difahamkan juga kempen infak Ramadan di Syria juga giat dijalankan oleh pihak Peduli Insan. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut mengenai kempen ini? Baik, alhamdulillah kempen infak Ramadan seperti yang saya katakan tadi telah bermula pada awal Ramadan dulu, dan telah pun membantu lebih 200,000 pelarian. Dan ini semua adalah hasil daripada bantuan anda semua, rakyat Malaysia yang prihatin. Walaupun kita sini makanan mewah, tapi alhamdulillah kita masih lagi ingat kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kita menyasarkan 200,000 ini untuk habis Ramadan, hujung Ramadan, untuk dapat membantu 500,000 pelarian untuk mendapat juadah berbuka puasa lah, dan juga sahur. Dan selain daripada itu, kita buat bakul makanan yang saya katakan tadi, dan juga bantuan dari segi pendidikan dan kesihatan. Jadi ini antara benda asas yang mereka perlukan, dan di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, kita masa inilah pahala itu digandakan. Betul. Untuk kita bersedekah, beramal jariah dan sebagainya. Dan kita ambil peluang ni untuk kita memastikan bukan kita saja di sini dapat berbuka dengan juadah yang istimewa, tapi saudara-saudara kita di Gaza, di Syria juga dapat perkara yang sama, insya-Allah. Ya. Itulah, dalam pada kita memberi bantuan, kita juga perlu memikirkan mengenai kesihatan dan juga keselamatan diri kita juga. Kalau kita lihat keadaan di sana yang masih lagi bergolak, dengan keadaan cuaca yang masih lagi sejuk, bagaimana dengan persediaan juga persiapan daripada pihak Peduli Insan? Alhamdulillah, sebenarnya pada musim sejuk yang lalu kami ada wakil kami juga di sana yang menghantar bantuan dari segi pakaian musim sejuk, pemanas dan sebagainya. Dan sekarang ini kita tumpukan kepada bantuan untuk Ramadan ini, disebabkan di sana juga mereka kekurangan makanan dan kurang pekerjaan. Dan apa yang saya tahu, selepas COVID sebelum ini, selepas pandemik, bantuan semakin berkurangan disebabkan banyak pihak ataupun banyak NGO yang terpaksa mengurangkan aktiviti ke sana, ke Syria di sanalah. Jadi kita nak bangkitkan semula, nak semangatkan balik, kita nak timbulkan balik kesedaran supaya terus kita membantu warga saudara-saudara kita yang berada di Syria sana. Ya, teruskan membantu, itu yang paling penting sebenarnya, usaha yang berterusan. Jadi untuk pihak Peduli Insan selepas ini apa di antara agendanya? Okey, alhamdulillah, insya-Allah kalau ada rezeki bulan semasa Korban nanti, Hari Raya Aidiladha juga, pihak Peduli Insan akan mengadakan program korban di sana. Kita akan sembelih sana ada lembu, ada unta pun ada, kambing pun ada, untuk kita sebarkan daging-daging untuk mereka ada juadah ataupun ada makanan untuk makan sewaktu Aidiladha nanti. Cuma sekarang ni pengkhususan kita, fokus kita kepada kempen infak Ramadan, untuk memastikan saudara-saudara kita di sana sentiasa dalam keadaan yang ada makanan untuk berbuka. Kalau kita tengok sekarang ni, contoh pack makanan yang kita bagi untuk mereka makan di sana, dan ada nasi mandi, nasi Arab kan, kalau kita sini popular nasi Arab kan. Di sana mereka dapat makan nasi Arab, mereka dapat makan nasi dengan daging. Kalau hari-hari biasa mungkin mereka tak ada makanan sebegitu. Mungkin ada roti kering dan sebagainya. Saya sendiri tengok macam mana anak-anak sana makan roti kering saja, cicahkan dengan susu masam tu kan, yogurt tu kan.
Itu saja makanan yang mereka ada dan mereka berkongsi ramai-ramai. Jadi bila adanya juadah yang istimewa ini, itu akan dapat menimbulkan senyuman di wajah mereka. Mereka seronok, mereka gembira. Dan satu peristiwa saya sendiri mengalaminya, bila makanan kami buat kerja masa tu, kita hanya makan roti saja. So bila roti saya terjatuh, anak-anak ni berebut untuk ambil roti yang nak dimakan tu. Jadi menunjukkan sangat bernilainya setiap makanan yang ada tu. Dan satu yang keistimewaan saya rasa di sana, ramai di kalangan warga Syria sendiri yang menjadi sukarelawan Peduli Insan ini, yang mendapat peluang pekerjaan apabila di sana ada dapur, ada tempat untuk menyediakan makanan untuk mereka. Akhir sekali, mungkin kepada mereka yang berminat untuk memberi dan juga bersama-sama dalam kempen infak ini, bagaimana untuk mendapatkan maklumat lanjut? Boleh kita layari website Peduli Insan sendiri, www.peduliinsan.org, peduliinsan.org, ataupun boleh ke social media Peduli Insan di Instagram, di Facebook, peduliinsan.my. Di situ ada kita sediakan maklumat-maklumat lanjut, ataupun boleh scan saja QR code yang kita ada sediakan juga untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pertubuhan Peduli Insan Malaysia dan aktiviti yang kami lakukan di sana. Jadi kepada anda yang berminat untuk sama-sama menyertai kempen ini, boleh saja menghubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Hazamin Harun, ikon kemanusiaan Peduli Insan, dan juga tak lama lagi nak raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Okey.